Baiklah Puan, hati-hati ya Puan. InsyaAllah Baik, tak apa, Ustaz. kita faham. Okey, Jazakallah khair. Assalamualaikum khair. Okey, saya dah buat recording dah. Okey, uh, kita akan mulakan insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa khatamil mursalin. Nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn al-Abdillah al-Hadi al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala hadihim ila yaumiddin amma ba'. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, syukur kita kepada Allah. Hari ini merupakan hari yang terakhir, siri yang terakhir kita bersama-sama mengambil ibrah, mengambil faedah daripada surah Yusuf sebelum kita menyambung semula pengisian selepas bulan Ramadan Al-Mubarak. Maknanya untuk kelas hari Rabu ini kita tidak jalankan selepas minggu depan kerana kita memberi tumpuan kepada ibadat Ramadan. InsyaAllah kita akan sambung selepas hari raya insyaAllah. Baik, kita terus kepada babak yang kelima, adigan yang kelima. Okey, babak kelima mengandungi beberapa adigan. Maka kita masuk kepada adigan yang terakhir. Adigan yang terakhir ini adalah adigan yang ayat-ayatnya menceritakan bagaimana Nabi Allah Yaqub bersama dengan isterinya, bersama dengan anak-anaknya, mereka semua berpindah pergi ke bumi Mesir. Pada ayat inilah kita boleh belajar sejarah kan macam mana Bani Israel boleh berada di bumi Mesir sehingga mereka disiksa oleh Firaun pada zaman Nabi Musa. Jadi sejarah dia kalau kita nak tahu sebenarnya inilah sejarahnya. Macam mana orang Yahudi, macam mana orang Bani Israel mereka berpindah daripada Palestin, mereka berada di bumi Mesir. Kat situlah berkembangnya zuriat Bani Israel. Kemudian muncullah kisah Nabi Musa. Lepas tu Musa bawa keluar pula Bani Israel daripada Mesir, nak pergi pula ke Palestin. Tapi sejarah dia, macam mana Bani Israel boleh berada di bumi Palestin, adalah daripada sejarahnya kisah Nabi Allah Yusuf alaihi wassalatu wassalam. Kalau tuan-tuan masih ingat, pada mula-mula pengenalan surah Yusuf, kita telah pun menyebutkan bahawa Nabi Yaqub itu adalah Israel dia. Maknanya Israel sebenarnya adalah Nabi Yaqub. Jadi anak-anak dia itulah dipanggil sebagai Bani Israel. Jadi sesiapa yang dia mempelajari surah Yusuf, dia sudah dapat belajar tentang asal-usul Bani Israel dan siapa itu Israel. Kalau kita boleh lihat karakter adik-beradik Nabi Allah Yusuf, itulah juga karakter yang ada pada orang-orang Yahudi sehinggalah pada hari ini. Dari ayat 99 Allah Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falamma dakhalu ala Yusuf, maka ketika mereka telah masuk menemui Yusuf. Masuk ke mana? Masuk ke bumi Mesir. Daripada mana? Daripada Palestin. Mereka masuk ke Mesir, mereka terus jumpa dengan Nabi Yusuf. Maka Nabi Yusuf buat apa? Awa ilaihi abawai. Maka dia segera menyambut kedua ibu bapanya. Kan? Tuan-tuan bayangkan sudah berpuluh tahun berpisah dengan seorang ayah. Kan? Macam manakah keadaan pertemuan, pertentangan mata antara seorang anak dengan ayah. Kan ayah pula tu kan, orang tua pula tu, maka macam mana sambutan Nabi Yusuf kepada kedua ibu bapanya. Maka dia sambut, kemudian dia berkata kepada mereka semua. Dia cakap dekat ayah dia, dekat mak dia, dekat adik-beradik dia, kata wa qala dakhulu misra insyaallahu aminin. Dia kata masuklah kamu semua ke negeri Mesir, insya-Allah kamu semua akan berada dalam keadaan aman. Okey, ayat nombor 99. Kemudian ayat lanjutnya,
Nabi Allah Yusuf dia buat apa kepada bapanya, kepada ibunya dan kepada adik-beradiknya? Allah Ta'ala cerita pada ayat nombor 100, وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْأَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا. Nabi Allah Yusuf dia jemput kedua ibu bapanya berada di atas arasnya, maknanya singgasananya. Dia jemput ayah dia jemput mak dia duduk di atas singgasana dia. Lepas tu apa yang berlaku? Lepas tu Quran kata wa kharru lahu sujjada. Setelah itu mereka semua sujud kepada Yusuf. Mereka semua sujud kepada Yusuf. Semua tu merujuk kepada siapa? Merujuk kepada, kalau kita baca pada ayat ni, semualah bapa dia, mak dia, 10 adik-beradik dia yang lain. Okay, cuma isunya para ulama tafsir mereka bincang. Adakah mereka sujud tu sekadar tanda hormat dipanggil sujud, macam kita sekadar menundukkan kepala, ataupun memang mereka sujud secara hakiki, mereka sujud macam kita solat tu. Adakah kita sujud macam tu? Ini berlaku perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Tetapi kalau mengikut kepada pendapat para peneliti, para muhakkik, ya, yang mereka ini pakar dalam bidang kisah-kisah Al-Quran, tentang Al-Quran ni, macam Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, beliau mengatakan sebenarnya memang mereka ni sujud betul-betul. Mereka memang sujud. Dia bukan simbolik macam tunduk, tanda hormat. Tak, mereka memang sujud. Kenapa dia kata? Kerana dalam ayat ni dia ada perkataan wa kharru. Wa kharru. Perkataan wa kharru tu menunjukkan memang mereka sujud secara hakiki kepada Nabi Yusuf. Maka pada ketika itulah Nabi Allah Yusuf dia imbau kembali waktu dia kecil-kecil dulu, waktu dia mimpi dulu. Yang dia pernah mimpi dulu, yang dia mimpi ada 11 bintang sujud, ada matahari sujud, 1 bulan sujud pada dia dan 11 bintang sujud pada dia tu, kan? Maka dia mengingat kembali, dia mengimbau kembali, diingatkan kepada siapa? Dia ingatkan kepada bapanya. Dia kata waqala ya abat. Dia kata waqala ya abati hadza ta'wilu ru'ya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan. Nabi Yusuf kata apa? Dia kata ayah, dia kata inilah tafsiran mimpiku dulu. Maknanya dia sebenarnya Nabi Yaqub pun pernah tahu mimpi itu. Ingat tak cerita mula-mula dulu yang Nabi Allah Yusuf dia pernah cerita dekat bapa dia, ayah, aku mimpi malam tadi ada 1 bulan matahari, 11 bintang sujud kepada aku. Tapi ayah dia kata apa? Nak, kau jangan cerita dekat adik-beradik kau yang lain kan. Rupa-rupanya walaupun mimpi itu dah lama, tetapi kerana dia adalah mimpi benar, kan, maka ia terjadi juga. Rupa-rupanya apa yang Yaqub sujud, mak dia sujud, sebelah adik-beradik dia sujud tu, rupa-rupanya itulah yang dia mimpi dulu. Dia cakap kepada bapa dia. Lepas tu dia kata sesungguhnya Allah telah menjadikan mimpiku itu suatu kenyataan. Kan? Kemudian dia cakap apa lagi kepada bapa dia? Dia cakap waqad ahsana bi idza akhrajani minas sijn. Tengok ya, kita kena belajar macam mana Nabi Allah Yusuf, cara dia nak cakap dia dapat nikmat ni, dia apa yang berlaku dekat dia pada ketika itu kan, dia jadi orang besar Mesir ni kan, sampai jadi Al-Aziz, ada jawatan ni. Macam mana cara dia nak cerita suksesnya dia tu, apa yang berlaku kepada dia tu, yang tu kita nak tiru. Macam ni Nabi Allah Yusuf dia cakap apa? Dia kata sesungguhnya dia, iaitu Allah, telah melimpahkan banyak kebaikan kepada aku. Dia kata antaranya, dia kata ketika Allah Ta'ala membebaskan aku dari penjara. Nabi Allah Yusuf dia tak cakap pun dia boleh keluar penjara tu sebab dia tidak gunakan perkataan yang menunjukkan dia bongkak, menunjukkan dia besar diri. Tak ada. Dia dapatlah pada hari ni sukses dia tu kan, kejayaan dia tu, dia kata dia kaitkan dia dengan Allah. Macam itulah yang kita kena cakap. Apabila kita nak cerita pengalaman kita pada orang lain, nak cerita pada anak-anak kita, cerita dekat orang supaya orang contoh kita kan, maka kita kena kata
Semua itu Allah Ta'ala yang buat saya sampai jadi macam hari ni. Dia cakap, dia kata Allah Ta'ala lah yang bagi nikmat kepada dia sampai Allah Ta'ala bebaskan dia daripada penjara. Lepas tu dia cakap apa lagi? Dia cakap lagi, dia kata waja'a bikum minal badwi min ba'di an nadhagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Lepas tu dia cakap lagi, dia kata dan Allah tu jugalah yang telah membawa kamu semua datang daripada pendalaman. Ayat ni kita pernah gunakan waktu kita cerita pengenalan dulu. Masih ingat tak? Yang ketika mana kita bahas Nabi Yaqub ni, dia duduk di mana di Palestin. Kita tak tahu jawapan secara muktamad, duduk di utara Palestin ke, selatan Palestin ke, barat Palestin ke, timur Palestin. Kita tak tahu jawapan. Tetapi kita dapat jawapan dekat sini, yang kita tahu Allah bagi tahu mereka duduk di pendalaman. Maknanya mereka duduk kawasan hulu dekat Palestin tu. Sebab Allah guna perkataan, sebab dalam ayat ni dia guna perkataan minal badui, daripada pendalaman. Maknanya Nabi Allah Yusuf, dia nak melahirkan rasa syukur dia boleh jumpa balik mak ayah dia, adik-beradik dia, bawa mereka berpindah daripada Palestin tu. Nabi Allah Yusuf kata, sebab Allah itulah yang telah membawa kamu semua datang ke Mesir ni daripada pendalaman. Lepas tu Nabi Allah Yusuf kata apa? Sesudah syaitan merosakkan hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Tuan-tuan, tidak ada satu perkataan pun Nabi Allah Yusuf menyalahkan adik-beradik dia. Tuan-tuan tengok betapa baiknya Nabi Allah Yusuf ni. Tengok tuan-tuan, punya jaga hati adik-beradik dia, punya tidak berdendam dia, berlapang dada dia tak cakap pun, dia tak ungkit pun balik cerita dulu tu sebab abang-abang dia buat dia macam tu. Tak ada. Dia meletakkan semua yang berlaku itu adalah disebabkan oleh syaitan. Syaitan inilah yang telah memporak-perandakan keluarga kita sehingga berlaku antara aku dengan abang-abangku, dia kata. Tuan-tuan belajar dekat sini, tuan-tuan. Tuan-tuan ingat tak? Kita telah sebut pada minggu lalu, kita telah sebut dalam kelas-kelas yang lalu, ingat, di sebalik hidup kita ni adanya syaitan. Jadi kalau kita bergaduh, suami isteri, bergaduh adik-beradik, berlaku ketegangan hubungan tu, kita kena ingat, di sebalik dalam cerita tu, pasti ada sebab, ada punca dia. Maka Nabi Allah Yusuf dia mengingatkan kepada kita juga, bahawa berlaku semua itu, berlakunya dengki, berlakunya konspirasi, berlakunya dia dibuang semuanya, dia kata semua itu adalah adanya perbuatan syaitan. Tuan-tuan tengoknya betapa jaga hatinya dia. Baik sangat Yusuf ni, tuan-tuan. Sebab tu kita semua ni belajarlah pada Nabi Yusuf, tidak berdendam, berlapang dada dia, tuan-tuan dan perempuan. Lepas tu dia cakap apa lagi? Nabi Allah Yusuf ni, dia kata, hujungnya dia cakap apa? Dia kata, inna rabbi latifun lima yasha, innahu huwal alimul hakim. Dia kata dekat bapak dia kata dekat adik-beradik dia cerita, dia kata sesungguhnya Tuhanku maha latif, maha lemah lembut terhadap apa yang Allah kehendaki. Sesungguhnya dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nabi Allah Yusuf ni, kalau kita baca skrip yang dicakap ni, kan, innahu wal latiful alim ni, sebenarnya macam itulah Nabi Yaqub pernah pesan pada dia dulu. Jadi kalau kita belajar dekat sini, tuan-tuan ya, ini dia panggil lapis kedua. Maksudnya kalau tuan-tuan nanti kalau belajar, kalau tuan-tuan dah habis surah Yusuf ni kan, kalau tuan-tuan nak belajar lapisan kedua pula, tuan-tuan nak belajar stage 2, maksudnya kalau tuan-tuan nak mendalami lagi, saya syorkan tuan-tuan belajar nama-nama Allah Al-Husna, ambil daripada penghujung surah Yusuf ni. Kita akan jumpa macam ayat ni, dia kata, dia letak perkataan, kenapa Allah letak latifun? Kenapa Nabi Allah Yusuf kata Allah tu latif? Lepas tu kenapa Allah gabungkan Al-Alim dengan Al-Hakim? Tuan-tuan belajar. Ini cara nak belajar Quran. Kita belajar setiap hari Rabu ni, kita tak belajar kepada peringkat nak mendalami ayat. Itu kita masuk stage lain. Tapi kita belajar ni peringkat kita faham ayat, lepas tu kita nak ambil pengajaran saja, kita nak ambil teladan. Itu cara kita belajar Quran. Tapi kalau kita nak ulang semula kisah
Sebaik-baik kisah ni kita masuk stage yang kedua. Tuan-tuan boleh belajar tentang nama-nama Allah. Kenapa Nabi Allah Yaqub dia sebut nama Allah tu dekat situ? Kenapa nama Allah ni ada yang disebut satu? Kenapa diletak pada ayat hujung ni ada Alim? Kenapa dipasang dengan Al-Hakim? Itu lapis yang kedua belajar. Itu pun boleh belajar insya-Allah. Okey, kemudian kita belajar kat sini tengok macam mana Nabi Allah Yusuf tidak, kalau kita hayati ayat ni kan, tidak ada satu pun Nabi Allah Yusuf kaitkan dia buat dari dia, usaha dia tak ada. Dia katakan itu semua dari Allah. Ni kita kena belajar. Apabila kita menjadi seorang yang berjaya, kita menjadi orang yang ada pangkat, ada darjat, kita kena, waktu kita nak cerita pengalaman kita ke, kan, nak sebut siapa-siapa ke, kita jangan lupa untuk kita mengatakan semua yang berlaku ini adalah peranan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sambung lagi. Nabi Allah Yusuf alaihi wassalatu wassalam, dia cakap lagi kepada bapa dia. Kalau kita hayati dia cakap ni, Allah, kan, dalam sangat dia cakap ni, dia tidak dia cara dia Nabi Allah Yusuf dia cakap ni kan, dia semua dia kaitkan dengan Allah. Kita kena belajar. Lepas tu dia kata apa? Dia kata Rabbi, dia kata Ya Rabbku. Yang ini kalau kita baca ini sebenarnya dia dah sampai pada penghujung cerita Yusuf dan sebenarnya, dan habislah kisah Nabi Allah Yusuf ni. Sebab kisah Nabi Yusuf ni dia sampai 101 je sebenarnya. Tapi ayat lain selepas 102, 103 tu itu cerita untuk Nabi Muhammad pula. Nanti kita akan belajar. Tapi ayat 101 ni Allah Ta'ala cerita kepada kita tentang apa luahan Nabi Allah Yusuf kepada Allah. Sangat dalam tuan-tuan ayat ni kalau kita faham. Dia kata apa pada Allah? Dia kata Rabbi, dia kata Ya Rabbku, dia kata Qad ataitani minal mulki. Dia kata sesungguhnya engkau telah menganugerahkan aku sebahagian daripada kekuasaan. Nabi Allah Yusuf ni kita fahamkan, dia dapat mentadbir bumi Mesir. Dia jadi orang besar yang raja ketika itu menyerahkan segala kuasa pada dia kan. Dia cakap, dia kata Ya Allah, aku boleh menguasai sebahagian kerajaan ni, engkaulah yang bagi pada aku Ya Allah. Engkaulah yang anugerah pada aku Ya Allah. Lepas tu Nabi Allah Yusuf mengatakan wa 'allamtani min ta'wilil ahadith. Dia kata engkau jugalah Ya Allah yang telah mengajar kepada aku sebahagian daripada ilmu tafsiran mimpi. Kalau bukan sebab mimpi yang Allah ajar kepada Nabi Allah Yusuf kan, tentu dia takkan dapat keluar penjara. Kan, tentu dia tak sampai kepada apa yang didapat pada hari itu. Kan. Lepas tu Nabi Allah Yusuf dia memuji-muji Allah. Dia kata fatiris samawati wal ardi. Dia kata Ya Rabbku yang menciptakan langit, fatir pencipta langit, yang menciptakan bumi. Dia kata engkaulah anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Engkaulah penguasa dan pelindungku di dunia dan di akhirat. Dan Nabi Allah Yusuf minta satu permintaan kepada Allah. Dia minta kepada Allah apa? Dia kata tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Dia minta Ya Allah, engkau wafatkanlah aku nanti dalam keadaan aku benar-benar seorang Islam, dan hubungkanlah aku, tempatkanlah aku bis salihin, dengan orang-orang yang saleh. Cuba kita hayati doa ni. Nabi Allah Yusuf dia dah ada segala-galanya tuan-tuan. Separuh kecantikan alam ini ada pada Yusuf. Kekuasaan bumi Mesir itu ada pada Yusuf. Tapi diminta apa pada Allah? Kita ni terbalik. Kita ni kalau Allah dah bagi segala, nak lagi kaya, nak lagi. Tapi kita terlupa kita minta kepada Allah benda yang penting apa? Kita terlupa nak minta pada Allah supaya kalau kita mati ni, matilah aku ni benar-benar seorang yang Muslim. Tengok Nabi Yusuf minta pada Allah. Dia tahu kecantikan yang ada pada dia, nikmat Allah bagi dia, tak ada apa-apa pun, itu semua yang Allah bagi. Kan? Dia nak bagi tahu pada kita yang masa depan tu akan datang tu lebih penting, dia kata. Dia tahu tentang akhirat tu. Jadi dia minta apa? Supaya matikan dia dalam Islam, dan dia kata nanti kalau dia mati, masukkanlah dia di kalangan orang-orang yang soleh. Kita pernah tak minta kepada Allah, minta kita ni
bersama orang yang, jadikan kita orang yang saleh. Tempatkan kita bersama orang yang saleh. Dapat kawan yang saleh. Tengok macam mana permintaan Nabi Allah Yusuf. Lupa-lupanya minta jadi orang yang saleh, ditempatkan bersama orang yang saleh ni besar dalam agama. Kita semua tak pernahlah sehebat Yusuf kan? Kita tidaklah seorang yang ada kuasa seperti Nabi Allah Yusuf. Tapi tuan-tuan, benda tu tak ada apa-apa pun bagi pandangan Nabi Allah Yusuf. Tapi dia minta apa? Dia minta kepada Allah tentang Islam yang benar. Dia minta jadi orang yang saleh. Lepas tu tamatlah cerita dia. Lepas tu kalau tuan-tuan baca ya, cerita Nabi Allah Yusuf ni sebenarnya Allah tak cerita pun macam mana dia mati, dia berkeluarga ke tak, lepas tu berkahwin ke tidak. Quran tidak cerita. Jadi apa patut kita buat? Maka kita katakan wallahu ta'ala a'lam. Allah tak cerita macam mana Nabi Allah Yusuf mati. Apa berlaku lepas tu Allah tak cerita dah pada kita. Kerana Allah hanya beritahu kepada kita sampai ayat 101 saja. Jadi dekat mana ayat Quran yang kata dia kahwin dengan Zulaikha? Kat mana? Mana hadis yang kata dia kahwin dengan Zulaikha? Tak ada. Jadi yang mana yang kita dapat tu? Kita sebenarnya ada dalam tafsiran para ulama. Tapi tafsiran itu tak boleh dijadikan pegang sebab tak ada ayat Quran pun yang kata. Kan? Jadi kita, tuan-tuan pun dah diajar dengan disiplin belajar dengan kisah Nabi. Kalau Allah tak cerita satu fakta, maka kita kata wallahu ta'ala cukup. Kita tak payah nak susah payah nak cari maklumat kan. Jadi cukup. Sebenarnya penting pengajaran tu penting daripada kisah Nabi Allah Yusuf. Maka tamatlah cerita dia. Tapi kita ada pengajaran yang kita nak ambil ibrah dia. Sebab kita tak habis lagi 100 pengajaran. Kita pergi kepada ibrah ayat 99 hingga 101. Kita pergi kepada pengajaran yang ke-89 yang boleh kita belajar. Memuliakan kedua orang tua. Tuan-tuan, kadang-kadang sedih juga. Kan? Kita anak-anak ni. Kadang-kadang zaman sekarang ni. Kan? Anak-anak bapa yang pergi ziarah anak. Anak-anak tak sempat nak balik nak ziarah orang tua dia. Kisah Nabi Allah Yusuf ni dia bezalah sebab Nabi Yusuf ketika tu dia berada di Mesir. Tapi cuba tuan-tuan tengok macam mana dia sambut mak ayah dia. Letak mak ayah dia dekat singgah sana dia tahu. Kita ni macam mana kita buat? Apabila mak ayah kita datang, kita sambut tak mak ayah kita. Kadang-kadang mak tu ayah mak sendiri terpaksa naik bas sendiri. Naik teksi sendiri, datang ke rumah anak dia. Anak dia sibuk. Sibuk apa? Sibuk kerja, sibuk sekian-sekian dah. Sepatutnya kita kena buat macam mana? Buat macam Nabi Allah Yusuf tu. Kita tuan-tuan dengan orang tua ni, kalau kita tahu orang tua kita nak datang, cutilah kerja tu. Berhentilah meeting tu. Bagi kita orang tua kita lah, kita nak sambut dia macam raja tau. Tapi zaman sekarang, kadang-kadang sedih tengok anak-anak. Kan? Ayahlah mengurus sendiri, angkat beg dia, angkat. Patutnya anak tu ambil mak ayah dia. Sekurang-kurangnya tunggu mak ayah dia tu dekat airport tu. Tunggu mak ayah dia dekat airport. Jangan mereka pergi sendiri. Dilayan dia di rumah. Belajar daripada kisah Nabi Allah Yusuf alaihi wassalam. Mulia ke orang tua. Pelajaran yang ke-90, faedah 90 adalah mententeramkan orang yang merasa takut. Sebab tadi kan Nabi Allah Yusuf kan dia waktu dia ajak mak dia sampai dia kata ayah, mak, dia kata masuklah ke bumi Mesir. Bumi Mesir ni adalah tempat yang aman, tempat yang selamat ya, menyelamatkan. Lepas tu yang berikutnya faedah ke-91 menambahkan kehormatan kepada orang tua. Kan tadi kan dia sambut mak ayah pada Mesir kan? Kan iza awa abawahi, lepas tu dia mula ke orang tua dengan dia letak kat singgah sana dan sebagainya. Tengok kisah Nabi Allah Yusuf. Sebab tu dia jadi sebaik-baik kisah. Kan? Dia jadi sebaik-baik kisah. Kan? Tuan-tuan, Nabi Allah Yusuf, dia kita belajar lagi pada faedah berikutnya. Kemudian 92, kita belajar dekat sini, sujud penghormatan. Sebab tadi kita pegang kepada pendapat, memang dia sujud betul-betul sujud. Macam sujud solat tu. Tapi sujud macam tu, dia tak berlaku dah di zaman Nabi SAW. Zaman Nabi Muhammad SAW dah tak ada dah bentuk sujud macam tu. Faedah 92, dia hanya wujud sejak Nabi Adam sampai syariat Nabi Isa saja. Daripada Nabi Muhammad dah tak ada sujud macam tu. Maknanya sujud macam tu dah tak boleh buat dah. Sekalipun kita sujud pada mak ayah kita, yang tu dah tak boleh dah. Tidak boleh, hatta kan nak menundukkan badan salam pun kena hati-hati.
Dah tak boleh buat macam tu dah. Okey, pada zaman ini. Okey, pelajaran nombor 93 kita belajar faedah 93, mimpi yang benar boleh menjadi kenyataan walaupun telah berlalu beberapa tahun. Kalau dia benar, pasti Allah akan jadikan dia benar walaupun dah berpuluh-puluh tahun macam kisah Nabi Yusuf kan berlaku. Kemudian nombor 94, sentiasa menjaga dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Tuan-tuan, kalaulah Nabi Allah Yusuf terbayangkan kalau Nabi Allah Yusuf dia cakap kat bapak dia tadi, ayah, yang menyebabkan ayah jadi macam ni dengan saya, kita berpisah. Tengoklah anak-anak ayah yang tua-tua tu kan. Dia boleh cakap macam tu. Tapi dia tahu, dia jaga hati, dia jaga perasaan adik-beradik dia. Dia jaga, tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan kalau kita jadi ayah kan, kalau kita salahkan mana-mana anak kan, adik-beradik kita, mak ayah kita kecil hati tak? Dia tetap kecil hati sebenarnya walaupun dia tahu anak tu salah. Tapi dia tahu itu anak dia besarkan anak dia seolah-olah anak dia tu sendiri, dia sendiri tak dapat jaga anak dia dengan baik. Kan? Nampak tak secara tak langsung? Sebab tu ketika kita nak mengungkap sesuatu kepada orang tua ni, kalau boleh nak cakap tu, fikir dulu. Ayat apa nak pakai, kalimah apa nak cakap. Kadang-kadang, dah lah kita dalam keadaan bergembira. Itulah, apabila kita berkumpul ramai-ramai, lama tak jumpa, janganlah kita ungkit kisah-kisah lama. Tengah nak kumpul hari raya, belum hari raya lagi lah kan. Berkumpul, tengah nak kumpul family day, sebagainya kan, dapat. Janganlah kita bawa satu cerita yang boleh menyedihkan orang. Jangan. Tambah lagi kisah-kisah yang bab-bab macam ni kan. Jangan kita ungkit balik. Belajar pada kisah Nabi Allah Yusuf kan. Dah dapat bergembira-gembira, kita nak menyakiti hati orang pula. Jangan. Belajar ya. Tengah momen-momen tengah suka-suka tu, jangan kita nak bawa cerita-cerita yang menyedihkan. Tambah-tambah lagi pasal anak-anak. Kadang-kadang kita cerita pasal anak, kita pada ayah. Sebenarnya ayah tu kecil hati juga sebab dia cakap tu lah anak dia. Dia cakap tu anak dia. Cerita pada mak itu anak mak. Seolah-olah mak ni macam tak pandai nak jaga anak dia, tak pandai nak didik anak dia. Jadi belajar ya. Belajar memilih perkataan untuk kita bercakap dengan orang tua. Sentiasa jaga hati dan perasaan orang lain. 94. Kemudian faedah yang berikutnya adalah memperakui segala nikmat Allah yang telah Allah kurniakan. Ini telah kita sebut tadi. Kita berjaya macam mana sekalipun, kita jangan lupa untuk mengkaitkan ia adalah dari Allah. Dari Allah. Allah lah Rabbul Alamin sebenarnya. Kalau bukan sebab Allah, kita tak boleh nak berjaya. Kita tak boleh jadi sampai hari ini. Kalau bukan atas izin Allah, bukan ketutupan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita juga kena ajar anak-anak kita tu. Kalau kita nak mengungkap sesuatu kejayaan, kenikmatan, kita mesti kata, nak, kau berjaya tu kau jangan lupa semua tu dari Allah ya. Semua tu dari Allah. Kalau bukan sebab Allah, kau tak boleh nak berjaya macam tu. Ingatkan tentang nikmat Allah. Kemudian 96, faedah nombor 96, Nabi Allah Yusuf alaihi salam adalah seorang yang sangat berlapang dada. Ya, dia tak macam kita belajar tadi kan, dia tak ungkit pun salah mak abang dia. Dia seolah-olah macam dia lupakan. Dia tak nak dah ingat benda lepas sehingga kan dia kata yang buat benda yang memisahkan dia dengan bapa dia berpuluh tahun sampai bapa mata buta sedih sangat tu, dia kata itu semua adalah syaitan. Sangat berlapang dada. Yang berikutnya, sesungguhnya Allah Ta'ala maha lemah lembut terhadap hamba-hambanya. Ini adalah Al-Latif. Sebab tu sesiapa yang nak belajar tentang nama Allah Al-Latif, dia boleh ambil kisah Nabi Allah Yusuf ni sebagai satu contoh yang nak menunjuk kelatifannya Allah Ta'ala. Tuan-tuan, kalau kita belajar tentang nama Allah Al-Latif, nama Allah Al-Latif ni dia ada dua sudut. Sudut pertama, Al-Latif, dia dikaitkan dengan ilmu, tapi kalau ada bab kedua, dia tak dikaitkan dengan ilmu. Dikaitkan dengan perbuatan lain tentang Allah. Jadi kalau kita baca dalam ayat tadi, Nabi Allah Yusuf kata, sesungguhnya Allah tu maha latif. Jadi Nabi Allah Yusuf nak kata, dalam perjalanan hidup dia, daripada dia mimpi, sampai dia masuk telaga, dia jadi hamba, duduk di rumah Al-Aziz, duduk dalam penjara. Sebenarnya Nabi Allah Yusuf, dia tahu ada kelembutan. Maksudnya Allah Ta'ala telah masuk campur tangan dalam perjalanan hidup dia yang kita tak dapat nak rasa dia. Itu dia panggil Al-Latif. Maha lembutnya Allah ni, sehingga kita tak perasan bahawa maha lembutnya Allah ni
Allah Ta'ala ni sebenarnya ada. Allah Ta'ala yang menguruskan hidup kita sehingga kita tak perasan rupanya benda ni Allah lah yang buat. Situasi ni Allah lah yang buat. Kita boleh tak perasan, itulah dikaitkan dengan Allah Tu'a, Al-Latif kepada hamba-hambanya. Kemudian kita sambung ke 98, faedah 98. Allah jugalah yang berkuasa menyatukan semula perpisahan. Kekuasaan Allah menyatukan semula sesuatu perpisahan. Ayat nombor 98. Bukan ayat 98, maafkan saya. Faedah nombor 98. Faedah nombor 99, kita semua digalakkan, bahkan dituntut untuk minta dimatikan dalam keadaan seorang yang benar-benar seorang Muslim. Jangan lupa dalam doa tu, bukan sekadar nak minta rezeki yang Allah berkat, bukan sekadar nak minta Allah lapang dada, bukan sekadar kita nak minta mati dalam keadaan husnul khatimah, tapi kita mintakan juga, ya Allah, Engkau matikanlah aku dalam keadaan husnul khatimah. Kau matikanlah aku, ya Allah, dalam keadaan aku seorang yang muslimin. Kita boleh ambil ayat surah Yusuf ni jadi sebagai doa. Kita ambil pada ayat ni. Kita bermula daripada ayat Fatiris samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Bacalah. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Kalau tak boleh hafal dalam bahasa Arab tu, dalam ayat Quran tadi tu, baca je bahasa Melayu. Ya Allah, wafatkanlah aku, kau matikanlah aku nanti, ya Allah, dalam keadaan aku betul-betul seorang Islam. Boleh doakan, bahkan digalakkan. Memang wajib pun kita minta macam tu pada faedah nombor 99. Faedah yang terakhir sekali, kita juga sebenarnya sebelum tertinggal, bukan sekadar seorang Muslim je ya, minta juga kita ditempatkan di kalangan orang-orang yang saleh. Ya Allah, Engkau jadikanlah aku, orang sekeliling aku, mintalah kawan-kawan aku orang yang saleh, ya Allah. Duduklah aku dalam grup WhatsApp, grup yang orang-orang yang saleh, ya Allah. Engkau tempatkanlah aku di kalangan orang-orang yang saleh, ya Allah. Doa macam tu pada Allah. Ambil doa Nabi Allah Yusuf tadi. Dan 9 ayat yang faedah ke-100, orang yang cerdas pasti akan mengambil pengajaran daripada kisah Nabi Allah Yusuf alaihi wassalatu wassalam. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kisah Nabi Allah Yusuf adalah sebaik-baik kisah. Okay, kita berhenti pada faedah yang ke-100. Maknanya Alhamdulillah dengan rahmat Allah, dengan inayah dan juga daripada pertolongan Allah, kita dapat mengkhatamkan buku 100 faedah teladan Nabi Allah Yusuf. Buku tu buku yang mana? Saya tunjukkan buku dia kan. Masih ingat tak buku tu? Waktu kita belajar yang mula-mula dulu kan? Nampak tak buku yang 100 faedah tu? Yang ni buku ni saya tunjukkan Kita tunjukkan dengan rahmat Allah dapat kita belajar. Ni buku ni. Nampak tak buku ni? Yang ni buku ni. Sebenarnya buku bahasa Arab ni. Mi'ah Faidah min Suratil Yusuf ni. Ni buku Arab dia. Tapi kita terjemah yang 100 faedah ni. Ni buku terjemahannya. Tapi buku ni tak ada stok. Sebab tu kita tak dapat kita tak dapat nak dapatkan salinan dia. Okey, saya tak boleh nak photostate salinan ni sebab saya perlu minta kepada penerbit, tapi tak dapat lagi. Kita tak minta pada penerbit Pustaka Ibnu Umar. Jadi kita tak dapat nak photostate buku ni. Tapi maklumat dalam buku ni tuan-tuan jangan bimbang. Dalam nota tuan-tuan dan perempuan ni, itulah semua maklumat dalam buku ni. Ni daripada buku bahasa Arab ni. Alhamdulillah. Pengarang dia siapa yang ni? Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid. Kalau tuan-tuan rajin tuan buka website Islam QA ni, dia ada dalam banyak bahasa. Bahasa Arab ada, bahasa Inggeris ada. Kat sini banyak soalan jawab. Tuan boleh rujuk. Alhamdulillah. Dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kita selesai pada hari ini. Kita dapat mengkhatamkan 100 faedah. Tapi kalau tuan baca dalam nota ni, sebenarnya bukan 100 saja. Sebenarnya banyaklah. Sebenarnya lebih pada 100 faedah. Kalau tuan tengok dalam nota tu, kalau saya tak buat warna, kalau saya tak buat warna oren macam ni kan, contoh macam ni lah. Contoh mana? Kalau tuan tengok yang macam yang faedah yang tidak ada warna kuning ni, tidak ada F nombor ni, ini faedah lain. Cuba tuan kira. Kita ambil yang tidak diwarnakan, ni faedah lain sebenarnya. Tapi saya buat sikit je. Tapi sebenarnya kalau kita belajar, sebenarnya
Banyak tuan-tuan, beratus-ratus sebenarnya faedah daripada surah Yusuf ni. Itu kita kena belajar pada lapisan yang kedua lah. Kalau kita ulang sebalik kisah Nabi Yusuf ni, kita masuk peringkat kedua, kita akan keluar lagi banyak faedah, insya-Allah. Okey, kita terus pergi kepada ayat yang berikutnya. Okey, habislah satu faedah ni, tapi ini maklumat tambahan. Okey, sekarang kita pergi kepada penutup surah Yusuf. Okey, kisah Nabi Yusuf dah tamat. Sebab dia sampai ayat 101 saja. Tapi selepas ayat 101, ada lagi ayat. Dia bukan surah Yusuf ni sampai 101. Surah Yusuf ni dia ada ayat dia lagi. Tapi ayat lepas 101 tu cerita pasal apa? Ayat 101 ni cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupa-rupanya kisah Nabi Allah Yusuf tadi Allah Taala ceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi Muhammad ini dapat banyak pengajaran dia. Nabi Allah Yusuf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belajar daripada senior dia Nabi Allah Yusuf. Dan kita semua pun dapat belajar daripada kisah Nabi Allah Yusuf. Jadi kita tengok ayat berikutnya. Apakah hikmah kisah Nabi Allah Yusuf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah cerita pada ayat nombor 101. Allah kata apa? Dzalika, demikianlah. Demikianlah ni kata isyarat menunjuk kepada siapa? Menunjuk kepada kisah ayat 101 sampailah ayat yang nombor 4 tu. Maknanya semua kisah Nabi Allah Yusuf dalam surah Yusuf tu kata Allah, demikianlah kata Allah, min amba'il ghaib. Di antara, kenapa di antara? Sebab ada banyak lagi cerita lain. Tapi kisah Nabi Allah Yusuf tu di antara sebahagian daripada amba'il ghaib, berita-berita ghaib. Nuhihi ilaik, yang telah kami wahyukan kepadamu. Mu tu siapa? Mu tu merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermakna apa? Daripada ayat ni, kalau kita baca ayat ni, maknanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni seorang rasul lah. Sebab dia dapat wahyu. Dia dapat wahyu. Ayat dia menunjukkan bahawa Nabi Muhammad itu adalah seorang rasul. Kenapa kita kata dia seorang rasul? Sebab dia dapat wahyu. Antara kandungan wahyu yang Nabi Muhammad SAW dapat daripada Allah adalah min amba'il ghaib. Cerita-cerita ghaib. Maknanya kisah Yusuf ni di antara wahyu, di antara sedikit wahyu, sebahagian wahyu daripada berita-berita ghaib yang Allah bagi kepada Nabi Muhammad. Lepas tu Allah mengatakan, وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ wahum yankurun. Sedangkan engkau, Nabi Muhammad, tak ada pun, tak wujud pun bersama-sama kisah Yusuf dengan adik-adik-beradik mereka sepakat nak buat konspirasi, nak buat keputusan, nak buat rancangan jahat kepada Yusuf. Tapi kenapa Nabi Muhammad tahu ya? Jadi sebab itu kalau salah satu cara Allah Ta'ala nak kukuhkan, nak kuatkan Nabi Muhammad ini seorang Rasul, maka daripada kisah-kisah lah yang dah salah satu cara untuk menguatkan Muhammad ini betul-betul seorang Rasul yang dilantik oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Sebab macam mana Nabi boleh tahu kisah Nabi Yusuf, adik konspirasi, adik-beradik dia nak bunuh dia, kan, nak buat jahat pada dia, sedangkan Nabi Muhammad tak ada lagi pun, tak lahir lagi pun, kan? Tak ada lagi dekat alam ni. Tapi macam mana Nabi Muhammad tahu? Jawapan dia pada ayat awal tadi. Allah lah yang memberi wahyu kepada Nabi Allah Yusuf. Dan secara tak langsung, satu lagi pengajaran kita boleh belajar. Kenapa kita boleh ambil pada perkataan yang kami wahyukan kepadamu? Okey, ambil pengajaran pada ayat ni. Yang kami wahyukan kepadamu tu boleh membawa sudut apa lagi dalam bab cerita. Kita tengok perkataan ni, Allah kata, berita-berita ghaib yang kami wahyukan kepadamu. Ini bermakna cerita yang ada dalam Quran adalah wahyu dari Allah. Okey, bermakna wahyu, cerita-cerita dalam Quran adalah cerita benar kerana wahyu dari Allah. Okey, satu. Yang berikutnya, kita boleh belajar sudut pandang lain adalah
Kalau Allah tak cerita, maknanya kalau Allah tidak wahyukan, maknanya Nabi tak tahulah cerita itu. Okey, betul tak? Kalau Allah tak cerita, tentu Nabi tak tahu. Bermakna cerita yang patut kita ambil tahu, cerita yang mana? Okey, cerita yang sepatutnya kita kena ambil tahu, yang patut kita ambil pengajaran adalah cerita yang Allah wahyukan kepada Nabi. Cerita yang patut kita ambil cakna, ambil perhatian, yang kita nak ambil pengajaran adalah cerita yang Allah ceritakan dalam Quran, yang Allah ceritakan dalam hadis Nabi. Bermakna kalau cerita yang Allah tidak wahyukan, yang Allah tidak ceritakan ke dalam Al-Quran, yang Allah tak ceritakan dalam hadis Nabi, bermakna kita tak perlulah ambil tahu cerita yang Allah tak cerita. Tak faham tak sudut maksud ayat ni? Tetapi kita terbalik. Yang kita banyak habiskan masa pergi menggali cari cerita yang Allah tidak cerita. Contohnya apa? Dan surah Yusuf kan banyak. Contoh, Allah tak cerita pun nama abang-abang dia siapa. Kita duk gali cari maklumat macam tu. Allah tak cerita pun. Lepas tu Allah tak cerita pun tentang Yusuf ni mati dia kat mana, macam mana. Allah tak cerita pun. Kan? Maksud saya, apa yang Allah tidak wahyukan kepada Nabi Muhammad, maknanya Allah tak bagi fakta, tak cerita, maknanya benda itu tak perlulah kita nak mencarinya. Apabila orang tak jumpa ayat Quran yang cari, hadis tak ada cerita, tu yang orang pergi cari riwayat Israiliyat. Tu yang banyak kita dengar dalam ceramah, YouTube dan mana-mana orang bawa riwayat Israiliyat. Itu datang cerita akhirnya Zulaiha kahwin dengan Nabi Yusuf gini. Kalau kita ambil ayat 102 ni, Allah kata kami hanya beri berita raib sebahagian apa yang kami wahyukan. Maknanya yang Allah wahyukanlah itu yang penting. Yang Allah tak wahyukan, maknanya benda tu tak perlu ambil tahu. Tapi sayangnya kita selalu berkawan dengan orang yang belajar cerita-cerita ni, banyak fakta-fakta yang kita tanya Al-Quran cerita tak? Tak ada. Hadis Nabi sebut tak? Tak ada. Tapi dapat mana? Ustaz tu kata. Tanya ustaz tu ambil mana? Tentu dia akan melibatkan diri dengan riwayat Israiliyat. Jadi belajar kisah, ambil pengajaran daripada ayat nombor 102 ni. Okey, ya, jelas kat sini. Okey, maknanya cerita-cerita dalam Quran kalau boleh kuasai. Ya, ada ustaz sahabat saya, ustaz apa? Lupa nama, minta maaf ustaz ya. Anak-anak belajar tahfiz ni, dia dah hafal Quran, cerita-cerita benar ni kalau boleh dia belajar. Tuan-tuan ya, siapa boleh menguasai kisah-kisah benar dalam Quran ni, begitu-begitu rakyat kisah benar ni, tuan-tuan boleh menguasai hampir 10 juzuk. Jadi belajar dekat situ ya. Okey, kemudian kita lanjutkan lagi. Okey, lepas tu, kenapa kisah Nabi Allah Yusuf ni Allah Ta'ala ceritakan Nabi Muhammad? Dia sebenarnya kisah Nabi Allah Yusuf ni sebagai satu motivasi, kata-kata perangsang, semangat kepada Nabi supaya Nabi sabarlah. Sabar, orang nak halau kau daripada Mekah, tak apa. Nabi Allah Yusuf pun orang halau dia keluar daripada Palestin, duduk dalam penjara lagi, tapi akhirnya dia sukses, dia berjaya. Jadi cerita ni bagi semangat kepada Nabi. Ingat tak mula-mula kita kata dulu surah Yusuf ni turun ketika waktu-waktu Nabi berada dalam fasa-fasa tahun-tahun akhir Nabi nak kena pergi hijrah dah. Nabi nak kena berpindah, keluarlah daripada kampung halaman dia di Mekah tu, Nabi terpaksa pergi Madinah. Macam Nabi Allah Yusuf lah, dikeluarkan daripada kampung halaman di Palestin. Dia pergi masuk ke Mesir. Tapi keluar pergi ke Mesir itu, ada kejayaan tak? Ada nikmat. Tapi kena buat apa? Nak sampai nikmat duduk kat Mesir itulah perjalanan ranjau-ranjau, duka-duka yang ada tu. Jadi kisah tu Allah kata pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat 103, wa ma aksarun nasi walau harasta bimu'minin, dan kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau terlalu menginginkannya. Allah bagi semangat kepada Nabi Muhammad. Muhammad, orang tak nak beriman kepada engkau ni, walaupun kau semangat, kau sangat inginkan, tapi Allah kata buat macam mana? Dan manusia tu kebanyakan tak nak beriman kepada engkau. Jadi kisah Yusuf ni bagi sabarlah.
sabar, belajar kisah Nabi Allah Yusuf. Kan? Lepas tu ayat nombor berikutnya, saya terus lompat ya, pergi ayat nombor 110. Okey. Nabi Allah Ta'ala, ni kita nak tahu hikmah. Kenapa kisah Nabi Allah Yusuf Allah cerita? Sebenarnya kisah tu untuk hiburkan Nabi, bagi kuat semangat kepada Nabi. Sebab umat Nabi Muhammad masa dekat Mekah, sebelum hijrah, ramai yang tolak dia. Ramai yang tolak dia, bahkan ugut untuk bunuh Nabi lagi dan sebagainya. Jadi surah Yusuf ni turun, sekaligus turun. Cerita dia boleh buat babak dengan adigan lagi kan. Kan? Jadi ayat nombor 110 tu Allah kata hatta idza stai'athar rusul wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna fanujjiya man nasha wala yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin. Allah kata sehingga ada rasul-rasul ni dia hampir berputus asa dan meyakini bahawa mereka telah disifatkan oleh kaumnya sebagai seorang yang pendusta. Tuan-tuan, rasul-rasulnya dia ada hati dan perasaan juga kan. Orang cakap dia menipu, macam-macam orang cakap kepada rasul ni. Sehingga ada rasul ni dia rasa macam yalah, hati dan perasaan dia terganggu kan. Maka Allah kata pada waktu tu, kata Allah, maka pertolongan kami datang kepada mereka. Jadi kisah Nabi Allah Yusuf ni, dia sangat kena pada suasana ketika Nabi SAW diancam untuk dibunuh. Nabi mendapat tentangan yang kuat daripada orang kafir Quraisy. Walaupun Nabi sangat teringin, sangat mereka didengar cakap dia, tapi kebanyakannya tak nak dengar cakap dia. Maka turunlah surah Yusuf ni yang Allah Ta'ala minta Nabi mengimbau, ingat pula kisah-kisah senia-senia dia yang dulu, termasuklah kisah-kisah Rasul yang dulu. Ingat Muhammad, kalau sampai dah rasa macam dah tak ada harapan dah, mereka tak nak beriman dan sebagainya, akan sampai pertolongan Allah. Lalu Allah selamatkan siapa yang kami kehendaki dan azab kami tidak akan dapat sesiapa pun menolaknya kalau Allah nak timpakan. Dan penutup ayat surah Yusuf ni ayat 111, Allah Ta'ala bagi tahu bahawa kepada Nabi Muhammad, kepada para sahabat, kepada kita semua bahawa kisah Nabi Allah Yusuf ini apa? Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sampai hujung ayat lah. Allah bagi tahu bahawa sesungguhnya kisah para nabi itu mengandungi pengajaran bagi orang yang mempunyai akal fikiran. Maksudnya kisah dia tu ada ibrah, ada pengajaran. Kita gariskan perkataan ni lah. Ibrah kan? Ibrah ni kan? Ibrah. Ibrah ni pengajaran lah. Siapa yang boleh ambil pengajaran ni, dia tu siapa sepatutnya liulil albab, bagi orang yang akal fikiran dia ni maknanya yang cerdas. Kita cuba tengok kamus, apa makna cerdas? Dia lebih pada cerdik tau. Dia cerdas. Maksudnya orang yang otaknya geliga, cerdas dia sepatutnya kisah ni dia boleh cari teladan banyak lagi. Tapi dalam buku tadi kita buat 100 kan? Dan kita nak kira lebih pada 100. InsyaAllah, saya tengah rancang untuk buat satu slot. Nama slot tu adalah Ibrah. Kita tunggu nanti kita akan buat. Saya tengah duduk buat perancangan ni. Kita nak buat satu slot Ibrah. Kita nak kupas ayat-ayat lah. Kita ambil ayat, kita tadabur. Kita buat ayat-ayat pilihan tapi nama dia adalah Ibrah. Dan saya akan juga buat cerita. Cuma saya tengah susun jadual. Sebab saya pun tengah belajar. Jadi saya tengah tunggu jadual untuk kita memberi khidmat kepada Al-Quran. Kita nak ajar orang-orang lain supaya mereka faham Al-Quran. InsyaAllah nanti tunggu makluman. Kita akan buat insyaAllah segmen Ibrah tu pada ayat-ayat pilihan dan juga kisah-kisah Nabi alaihi wassalatu wassalam. Kemudian Allah Ta'ala kata, ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Allah kata Al-Quran ini, Quran itu bukanlah cerita-cerita yang diadakan, tetapi ia mengesahkan apa yang ada dalam kitab-kitab yang sebelumnya. Maknanya ayat 111 ni part pertama Allah bagi tahu kisah-kisah mereka itu, khususnya kisah Nabi Allah Yusuf itu, dia ada banyak pengajaran bagi sesiapa yang dia itu adalah orang yang cerdas. Dia akan dapat banyak pengajaran.
Lepas tu Allah beritahu kepada Nabi Muhammad, maknanya yang mula-mula ni maknanya pengajaran kepada kita, kita kena gali lagi, ibrah dalam surah Yusuf. Sebab tu saya kata tadi, kalau kita masuk pada lapis yang kedua, kita dalam nilai sekali lagi, buat dalami sekali lagi, kita akan dapat lebih banyak ibrah dia. Kita kena ambil sebab Allah yang kata. Sebab Allah yang kata, kalau Allah kata kita kalau cerdas ni, kalau kita cerdik, kita pandai, kan, uli albab dia boleh gali lagi banyak ibrah. Lepas tu Allah bagi tahu bahawa Al-Quran yang Allah bawa turun ni bukan cerita yang Allah ada-adakan. Tapi dia sebenarnya cerita itu sudah ada dalam kitab-kitab yang sebelum ni. Maknanya Al-Quran ini fungsi dia mengesahkan, menyokong kitab-kitab yang sebelum ni yang ada Allah turunkan. Dan Al-Quran ini sebagai keterangan yang menjelaskan segala sesuatu. Menjelaskan segala sesuatu ni, semua perkara dasar, perkara usul, perkara pokok ada dalam Quran. Tuan-tuan nak Quran ni cerita pasal ekonomi, ada politik, ada kekeluargaan, ada cerita pasal apa, cerita pasal ibadat, ada cerita pasal apa, semua ada. Yang macam kita belajar surah Yusuf lah, kan, combine semua cerita. Cerita pasal pemerintahan ada, banyak. Jadi Quran ni sebenarnya dia menjelaskan segala sesuatu. Tapi pendetilan dia menjelaskan ni bukanlah maksudnya memperincikan sampai Z. Tapi dia cerita tentang semua maklumat yang utama dalam hidup manusia perlu ni ada dalam Quran. Pasal akidah, pasal ibadah, pasal hukum hakam dan sebagainya ada dalam Quran. Dan Allah kata Quran itu menjadi petunjuk dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang mahu beriman. Quran jadi hidayah dan rahmat bagi orang yang beriman. Maka habislah, tamatlah kita 100 faedah daripada surah Yusuf. Jadi untuk yang berikutnya, saranan saya ya, tuan-tuan kalau dah belajar, tuan-tuan jangan tak belajar lagi. Setengah orang dia macam ni. Setengah orang dia ingat, dia tengok tajuk sama kan. Wah, aku dah pernah belajar dah tajuk ni. Dia pun tak nak ikut. Kalau dengan orang lain, kalau dengan orang yang sama, mungkin pengisian dia sama. Tapi kalau tuan belajar dengan orang lain, tuan kan, nanti tuan tengok ada slot kelas lain pula, okey, belajar dengan Ustaz Syari contoh kan, belajar kisah-kisah Nabi Yusuf. Pergi belajar. Sebab apa? Sebab pertama, lagi banyak tuan berguru, tuan akan dapat maklumat-maklumat yang berbeza. Tuan belajar dengan rakan-rakan saya di Tadabbur Center, belajar dengan Ustaz Syahmi, belajar dengan Dr. Azrul, rakan-rakan yang lain kan. Kalau tuan tengok walaupun tajuk sama, tuan jangan cepat-cepat. Anda belajar dah ni. Sebab ramai orang macam tu. Jangan. Jadi itu cara nak dapat gali. Sebab apabila Allah kata ada ibrah kat situ, lepas tu dia kisah terbaik tuan-tuan, dia mesti ada lagi. Jadi jangan cukup pada satu ibrah saja. Dia boleh gali lagi, banyak lagi sebenarnya maklumat tadi. Sebab kita fokus kepada satu faedah, kita guna buku pula, jadi kita pergi kepada lapisan tersebut. Okey tuan-tuan. Saya nak kongsi tuan-tuan, saya nak bagi tuan-tuan satu contoh. Kalau kita belajar lebih dalam lagi, kita boleh belajar dari sudut kalimah-kalimah. Okey, saya tunjukkan tuan-tuan. Saya yakin tuan-tuan ada satu nota ni. Saya pernah bagi tuan-tuan mula-mula dulu. Tuan ada tak nota tajuk ni? Ada tak nota tajuk ni? Tajuk dia tentang taraduf, perkataan seerti dalam Quran. Ada ke tak ada? Kalau tak ada, nanti saya beri pada tuan-puan. Saya ada bagi dulu. Kelas yang minggu pertama, kelas minggu yang kedua surah Yusuf dulu. Ada Ustaz, ada. Ada, okey. Mari kita belajar. Kita tengok. Tengok kita dah habis belajar pengajaran kan? Okey. Tadi yang kita lalui selama ni, itu cara kita belajar Quran. Ingat ya, apabila kita belajar Quran, benda kalau kita belajar kisah yang contoh macam kisah, kita mesti tengok angle pada ibrah. Tengok pada sudut apa pengajaran dia, apa faedah dia, teladan. Kalau tuan-tuan boleh gali teladan, itulah tujuan cerita itu Allah ceritakan. Kalau sekadar baca saja, mungkin dia belum sampai pada maklumat, dia belajar faedah. Tapi
Tapi macam saya sebut tadi, itulah macam ayat kita sebut 100, kita sebut 102 tadi tu kan. 101 ya, 102 tadi. Kita belajar untuk ambil faedah pengajaran, bukan belajar kisah, pergi menggali, ambil masa yang panjang untuk cari maklumat yang Allah tak ceritakan. Tentang tempat, tentang nama, tentang perincian maklumat. Jangan. Nanti kita akan habis masa. Sebab apa habis masa? Pertama, kita tak tahu cerita tu boleh pegang tak boleh pegang fakta. Sebab dia tak ada, dia bukan Quran hadis. Jadi kerja kita adalah pengambil pengajaran terus. Pergi ambil pengajaran. Jadi itu cara kita mengambil pengajaran. Dah sampai dah pengajaran. Okey, kalau kita ada ruang lagi, kita berminat lagi, saya nak gali lagi surah Yusuf ni, okey. Saya tunjukkan contoh pada tuan-tuan dan puan. Okey. Tuan-tuan dan puan, kalau kita nak masuk peringkat kedua belajar ayat Quran, kita boleh masuk pada peringkat menganalisis, mengamati kalimah yang Allah guna dalam ayat tu. Ada sebenarnya. Contoh, perkataan seerti. Begini. Tuan-tuan, kita belajar dalam surah Yusuf kan pasal mimpi kan? Pasal mimpi. Tuan-tuan ingat tak? Perkataan mimpi dalam Quran, dalam kisah Nabi Yusuf ada 3 mimpi kan? Ingat tak kisah 3 mimpi? Nabi Allah Yusuf yang bermimpi, kisah 2 orang lelaki dalam penjara yang dia bermimpi, lepas tu kisah raja mimpi. Betul tak? Ada 3 mimpi. Okey. Tetapi, kalau kita mengamati pada mimpi tu, tuan-tuan akan jumpa ada perkataan mimpi, tapi dia ada perkataan yang 2 perkataan berbeza, tapi maksudnya sama. Dreams, mimpi. Perkataan mimpi dalam Quran, dia ada 2. Satu perkataan daripada kalimah ar-ru'ya, satu lagi al-hulm. Okay, saya akan buktikan surah Yusuf. Ada 2 perkataan ni. Tapi sebenarnya pada 2 perkataan ni, kita akan dapat bezakan mana mimpi benar, mana mimpi palsu. Sebenarnya Allah dah bezakan dah. Tapi kalau kita baca terjemahan, kita jumpa ru'ya, mimpi juga. Al-hulm, mimpi juga. Tapi sebenarnya daripada perkataan itu, kita boleh tahu ni mimpi benar, ni mimpi tak benar. Nak tahu dia macam mana? Okey. Tengok dulu perkataan mimpi ni kan. Okey. Kalau kita jumpa perkataan halamin, halamin pasal mimpi ni, dia hanya wujud dalam bentuk plural saja. Jama' dan bilangan banyak. Kita tak akan jumpa perkataan halamin. Kita tak akan jumpa perkataan ahlam. Maksud dalam bilangan banyak, plural. Kenapa? Okey, kita tulis dulu. Tapi, waktu kita jumpa perkataan ar-ru'ya, dia wujud dalam bentuk mufrad, dalam bentuk singular, ataupun dalam bentuk bilangan satu. Kenapa? Kenapa halamim, kita tak akan jumpa perkataan halamim lah. Kita jumpa dalam perkataan yang banyak. Contoh macam ni. Sekejap, saya tunjukkan contoh. Tunjuk contoh. Okey. Kita tengok surah Yusuf, ayat 44. Buka surah Yusuf ayat 44. Kita jumpa tak perkataan ahlam? Ahlam. Kan ada ha, lam, mim kan? Ha, lam, mim kan? Kenapa Allah tak guna perkataan halamim, tapi kenapa Allah guna ahlam? Ni ahlam ni maknanya mimpi-mimpi. Kenapa Allah tak kata mimpi saja? Kenapa tak guna halamim? Tapi kenapa guna ahlam? Banyak mimpi-mimpi. Tapi dia dikaitkan dengan ahlam. Dengan halamim. Nampak tak ayat 44 kan? Saya tak ulas ayat ni waktu kita belajar dulu. Sebab waktu kita belajar dulu, kita punya stage kita belajar tu kita nak ambil pengajaran dulu. Okey, sekarang kita dah habis. Kita masuk pada peringkat yang berikutnya untuk menghalusi dari sudut lataif, dari sudut bahasa tu. Okey, tengok. Jumpa tak perkataan ahlam? Jamak ni bilangan banyak sebab tu jemaah mimpi. Okey, jelas? Nampak tak? Kita kata al-halam mimpi. Kenapa? Ru'ya mimpi. Halam mimpi. Sebab kita baca Quran, kita jumpa makna sama, mimpi-mimpi. Betul. Tapi macam mana kita nak bezakan mimpi ni mimpi benar, mimpi ni mimpi tak benar? Sebenarnya pada penggunaan kalimah itu Allah dah bagi tahu dah.
kalau Allah guna kalimah mimpi ni, perkataan ini mesti mimpi benar. Tapi kalau Allah guna perkataan mimpi ini, dia mimpi tak benar. Maknanya mimpi yang tak boleh nak ditafsirkan. Kan ini kita belajar. Okey, kita tengok. Dah dapat tadi Dah dapat tadi. Mimpi wujud dalam bentuk banyak, tapi ru'ya dalam bentuk singular. Okey, kita tengok dalam bentuk singular bilangan satu ru'ya. Kita ambil surah Yusuf juga. Okey, cuba kita tengok ayat nombor minta maaf tuan-tuan. Ayat ni saya salah. Ayat tadi ayat 44 kan. Oh, saya tertukar tadi. Maafkan saya. Ini ayat 44 betul. Tapi dekat ayat ni, yang ayat ni bukan 44 ya. Ini ayat nombor 5. Kita tengok kisah Nabi Allah Yaqub cakap dekat anak dia. Dia guna perkataan apa? Ru'yaka. Nampak tak perkataan ru'ya? Kenapa tak guna ahlam? Kenapa tak guna ahlam? Kenapa guna ru'ya? Nampak tak? Ru'ya. Jelas tak? Nampak tak beza kan? Ketika ayat 5, waktu Nabi Allah Yusuf mimpi, Nabi Allah Yaqub pesan dekat anak dia pasal mimpi, dia guna ru'ya. Ru'ya. Tapi pada ayat nombor 44, ayat nombor 44 ni kisah raja mimpi tu dia guna ahlam pula. Pembesar-pembesar raja guna ahlam. Apa beza ahlam, mimpi-mimpi, dengan ru'ya kah mimpimu? Apa beza dia? Sebenarnya ada beza. Walaupun makna dia mimpi, tapi sebenarnya Allah nak membezakan. Kalau mimpi benar, Allah guna kalimah apa? Kalau mimpi yang tak benar, mimpi tak boleh tafsirkan, mimpi tu guna kalimah apa? Okey, kita patah balik kat sini. Ambil kat sini dulu kita belajar. Boleh kita ada waktu lagi kan? Okey, kita tengok. Kalau dia ada dua mimpi dalam Quran, Ar-Ru'ya dengan Al-Hulum tadi. Okey, kita dah dapat ya. Tadi kita dapat ya. Tuan-tuan kalau jumpa Al-Hulum, dia mesti dah jamak. Cuba kita cari dalam Quran. Mesti macam tu. Kalau ru'ya, dia bilangan satu. Kenapa satu? Satu dengan banyak. Kenapa banyak dan satu? Kerana kalau mimpi tu dia banyak, menggunakan bilangan banyak, mimpi tu dia sebenarnya bukan mimpi yang benar, ataupun mimpi tu bercampur aduk sehingga tak boleh nak taksir sebab dia banyak. Mimpi-mimpi. Kan? Tapi kalau Allah guna ru'ya, dia bilangan satu. Guna dalam bentuk satu ru'ya. Kalau jumpa perkataan ru'ya, mimpi itu jelas, mimpi itu boleh dibezakan, dan mimpi itu boleh ditafsirkan. Dia adalah mimpi benar. Kita tengok kan? Kalau banyak, kan nama pun mimpi-mimpi, bercampur aduk mimpi itu. Susahnya nak tafsir dia. Jadi takkan dapat pada mimpi yang apa? Mimpi yang nak dijelaskan. Tapi ketika ru'ya, mimpi itu satu. Dia guna bilangan satu. Kan? Menunjukkan satu tu menunjukkan bahawa dia tak banyak. Tapi sebenarnya kenapa dia guna bilangan satu tu? Nak menunjukkan mimpi itu jelas, boleh dibezakan, boleh tafsirkan. Okey. Dah faham dekat sini, kita lanjutkan lagi. Dalam Al-Quran, perkataan hulum ni kita akan jumpa 3 kali. Saya akan sebut nanti 3-3 tu kat mana. Tapi ketika jumpa ru'ya, Allah guna sebanyak 7 kali. Allah guna sebanyak 7 kali. Okey, dah jelas? Okey. Mimpi. Okey. Ar-ru'ya 7 kali kan? Ar-ru'ya. Ingat ru'ya tadi apa? Mimpi yang boleh ditafsirkan. Mimpi dia mimpi benar. Okey. Ar-ru'ya dalam Quran, kita akan jumpa 7 kali. 5 kali berkaitan mimpi para nabi. Nabi yang bermimpi ada sebanyak 5 kali. Tapi Allah guna perkataan ru'ya. Dan ada 2 kali mimpi, tapi bukan Nabi yang mimpi. Tapi Raja Mesir yang mimpi. 2 kali. Kita akan jumpa isu Raja Mesir yang mimpi Surah Yusuf ni 2 kali. Dia perkataan ru'ya. Cuma sekali dia 7. Okey, ru'ya. Kalau perkataan, kita tengok contoh Tengok contoh ar-ru'ya. Okay, kita tengok contoh ar-ru'ya dulu. Okey, tengok ada berapa kali tuan-tuan? Ada 7 kali kan? Okey. Al-Halim 3 kali kan? Al-Halim 3 kali. Okey, kita tengok Halim dulu. Perkataan Al-Hulum ni, Al-Hum ni 3 kali kan? Kita tengok. Kali pertama dalam surah apa? Kali pertama kita jumpa dalam surah Yusuf lah ayat 44. Qalu adghathu ahlam. Kali pertama. Wa ma nahnu bita'wilil ahlam. Kali kedua. Bi'alimin. Ayat 44 kan? Jumpa. Ni surah Yusuf ni.
Kali pertama, kali kedua. Satu lagi dekat mana? Perkataan ahlam. Mimpi-mimpi ni. Kita jumpa kali ketiga dalam surah Al-Anbiya. Ayat nombor 5. Bal qalu adghasu ahlamin bal iftarahu bal huwa syair. Ini dalam surah Al-Anbiya ayat nombor 5. Mimpi-mimpi. Okay, dah jumpa? Ahlam. Ingat, perkataan halamim dia tak digunakan singular. Dia tak gunakan bilangan satu. Dia guna jama'. Jama'. Okey, kenapa dengan jama'? Bilangan banyak. Tadi kita dah ulaskan. Okey, sekarang kita tengok pula. Perkataan mimpi berapa kali? 7 kali. Okey, kali pertama boleh jumpa kat surah apa? Surah Yusuf ayat nombor 5. Dekat terjemahan tu tuan baiki, bukan nombor 4, ayat nombor 5. Ini kisah Nabi Allah Yaqub pesan dekat Yusuf. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka. Ini kali pertama. Okey. Kali kedua, kisah Nabi Yusuf yang kita dah baca tadi ayat berapa ni? Yang dia ajak ayah dia naik ke atas ke atas mimbar di ayat 100. Ingat tak dia cerita dekat ayah dia tadi? Dia kata apa? Wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'ya. Dia guna ru'ya. Kenapa tak guna ahlam? Ada sebab. Ada sebab. Kenapa dia guna ru'ya ya min qablu? Ini nombor 2 kisah Nabi Yusuf. Okey. Ru'ya yang ketiga kat mana? Ru'ya yang ketiga dalam surah Saffat ayat 15. Ini kisah Nabi Ibrahim yang mimpi. Kisah Nabi Allah yang mimpi. Ingat tadi kita kata mimpi ru'ya 5 kali kisah para Nabi. Okay, ini Nabi Allah Ibrahim mimpi. Dia mimpi apa? Qad sadaqata ru'ya. Ini kisah Nabi Allah Ibrahim yang dia mimpi, yang dia sebelih apa? Anak di Ismail kan? Kita tengok. Allah cerita. Ru'ya kali ketiga. Okay, semua sekali ada 7. Okay. Ketiga keempat dah ni. Kali ketiga. Okay, yang keempat dalam surah apa? Yang keempat dalam surah Al-Isra ayat nombor 60. Ini kisah Nabi SAW yang dia mimpi. Tapi dalam ayat surah Isra ni, ru'ya di sini bukanlah maksud dia mimpi tidur tu. Tapi sebenarnya di sini adalah Allah gunakan perkataan ru'ya. Tapi kita ambil dulu perkataan ru'ya. Kita akan jumpa kali keempat dalam suratul Al-Isra. وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي. Jumpa ar-ru'ya yang keempat. Ini kisah Nabi SAW dalam surah Al-Isra ayat nombor 4. Ayat nombor 60. Yang keempat. Okey, yang kelima dalam surah apa? Kita jumpa dalam surah Al-Fathi ayat nombor 27. Ini kisah Nabi bermimpi yang dia akan masuk Mekah. Waktu dia nak buat perjanjian sulh Hudaybiyah, Nabi mimpi. Nabi mimpi Allah kata apa? Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. Ru'ya. Kenapa tak guna ahlam? Kenapa Allah tak guna perkataan ahlam? Okey, tentu ada sebab. Okey, ru'ya. Yang kelima. Ru'ya yang keenam kat mana? Yang keenam ketujuh ni lah Raja Mesir. Yang Nabi Allah Yusuf waktu tu dekat penjara, yang Raja tu Mesir tu mimpi 7 ekor lembu yang gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus. Ini kisah Raja Mesir ayat 43 ni. Yang mana Raja tu kata apa? Raja tu kata apa? Dia kata, ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Kenapa Raja Mesir yang mimpi 7 ekor lembu yang gemuk, yang kurus tu, Allah tak guna ahlam? Kenapa Allah kata guna ru'ya? Kenapa tuan-tuan dan perempuan? Tengok kan, dia mimpi kan. Dia kata, wahai ketua-ketua kaumku, terangkanlah kepadaku tentang mimpiku ini. Kalau kamu semua pandai mentadbir mimpi. Kenapa Allah tak guna perkataan ahlam mimpi-mimpiku? Sedangkan raja tadi dia mimpi 2 benda tau. Dia mimpi lembu gemuk dimakan lembu kurus, 7 tangkai yang masak hijau jadi kering. Kenapa Allah tak guna ahlam? Tamat. Sebenarnya apa tau? Sebenarnya macam ni. Kalau Allah guna ru'ya, mimpi tu benar. Tapi kalau Allah guna al-hulum, mimpi tu tak benar. Ataupun mimpi tu tak boleh nak ditafsirkan.
Tapi kalau Allah guna ru'ya, mimpi itu benar, mimpi itu jelas, mimpi itu boleh ditafsirkan. Tengok macam mana penggunaan perkataan mimpi yang sama dalam Quran, tapi memberi dua makna yang berbeza. Ini kalau kita mendalami, kita ulang balik surah Yusuf, kita boleh guna teknik ni. Belajar kalimah-kalimah je. Kalimah. Kenapa guna kalimah ni? Kenapa guna kalimah ni? Guna kalimah ni. Yang itu kita akan belajar pada lapisan yang itu kepada peringkat yang berikutnya lah. Jadi ini pun maklumat yang penting. Jadi kalau kita baca kan, kalau kita jumpa ru'ya kan dalam Quran tadi kan, patutlah mimpi tu tak benar. Mimpi tu tak boleh nak taksir sebab Allah sendiri menggunakan mimpi tu dalam bilangan banyak. Lepas tu pula dia guna perkataan ahlam. Tapi kalau mimpi benar tu Allah akan guna mimpi tu bilangan satu. Lepas tu guna kalimah ar-ru'ya. Allah Ta'ala yang sebut perkataan ru'ya dengan ahlam tadi. Ingat, kalau kita belajar Quran, Allah Ta'ala dia ada sebab kenapa dia guna qalu, kenapa dia guna adrasu, kenapa dia guna ahlam, kenapa mani apa, kenapa guna kanu. Tapi nak ulas satu-satu sesa ni, panjang. Tapi saya sebut untuk penghujung belajar ni supaya belajar lagi. Walaupun dah belajar sekali, belajar kali kedua. Tapi kena tengok peringkat mana. Kena pandai memilih dia. Di sinilah ilmu yang Allah bagi pada kita. Jadi sebab tu kalau kita bacakan, tengok ayat nombor 44 kan. Ini ucapan siapa? Ini adalah ucapan pembesar-pembesar raja yang dia tak tahu nak taksir mimpi raja tadi. Sedangkan raja tadi dia guna ru'ya. Rupa-rupanya raja tadi mimpi benar sebab Allah guna ru'ya. Tapi pemuka-pemuka pembesar-pembesar raja, dia orang tak tahu nak mimpi tu sehingga kan Allah menggunakan perkataan apa? Ahlam. Dia kata mimpi-mimpi yang bercampur aduk. Okey, selesai. Ya? Okey, dapat dah? Dapat beza dengan perkataan ru'ya dengan ahlam? Dapat beza dah? Dalam Quran ada banyak maklumat macam ni. Yang sinonim, dia panggil apa? Dia panggil taraduf. Perkataan seerti. Nampak macam sama, tapi dia tak sama. Ini satu ilmu yang lain. Belajar dalam Al-Quranul Karim. Baik, saya jemput tuan-tuan ya. InsyaAllah malam ni kita nak belajar kenali nama-nama surah. Malam ni kita nak belajar surah Lebah. An-Nahlu. Kenapa Allah letakkan kisah lebah pula dalam surah An-Nahlu tu? InsyaAllah kita belajar pada malam ni. InsyaAllah jam 9 malam. Nanti saya edarkan dia punya link untuk Zoom. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita berhenti di sini, kita pendekkan sikit hari ni. 1 jam lebih, tak sampai lagi. Tapi saya nak buka soalan pada tuan-puan. Ada soalan tak nak tanya? Pernah belajar tak tentang taraduf ni? Taraduf ni maksudnya sinonim lah. Betul ke sinonim? Dia panggil perkataan seerti. Tapi sebenarnya dia tidak seerti. Ni bagus juga belajar ni. Okay, ada soalan lain nak tanya? Ada pertanyaan tak? Saya bukalah pada soalan untuk tuan-tuan dan perempuan. Tak ada soalan. Okey, ada apa nak tanya? Kita nak belajar apa lagi? Dapat tak ibrah pengajaran dalam surah Yusuf ni? Ya. Okey, ada soalan nak tanya tak? Ada apa-apa pertanyaan yang boleh kita kongsi sama-sama? Ada pertanyaan apa-apa tak? Okey, kalau tak ada, saya nak berhenti awal lah. Kalau tak ada, Datin Shina ada tak dalam ni? Ada Ustaz. Alhamdulillah. Ada? Ada. Saya guna nama anak saya. Minta maaf puan Datin. Okey. Jadi kita dah habis untuk pengisian kita pada pagi ni. Alhamdulillah berjaya kita selesaikan dengan rahmat Allah 100 faedah. Jadi nanti bulan Ramadan kita tak ada kelas kan? Jadi kita sambung nanti selepas bulan Ramadan. Ya Ustaz. Bulan Ramadan nak tak ada kelas tak ada kelas lah. So minggu depan kita masuk puasa hari kedua. Jadi mungkin boleh manfaatkan baca balik nota-nota tersebut untuk kita mengambil ibrah.
Okey, kalau tak ada kita berhenti di Ustaz. sini. Kan ada persoalan apa-apa yang lain? Ada pandangan ke, boleh juga komentar ke, waktu ada lagi, tak apa, boleh lagi. Pernah belajar surah Yusuf, nak ada cadangan nak masuk sudut yang macam mana lagi, boleh kita bagi pandangan. Mungkin saya tak tahu, kita boleh belajar. Kalau kita nak belajar ulang balik semula kali kedua boleh, tapi kita akan banyakkan lagi pada pengajaran, bukan pengajaran 100 ni. Kita akan bagi pengajaran yang kita tak pernah jumpa sebelum ni, dan kita akan perhalusi beberapa perkara kalimah dalam tu lah. Kalau tu cara nak belajar dia. Sebab tu kita kena dah belajar sekali, gali lagi, belajar lagi. Moga-moga. Sebab ilmu Allah ni dia luas. Lagi kita belajar, kita nak belajar kali ketiga. Lagi kita nak belajar kali keempat. Betul tuan-tuan. Saya sebagai pembimbing, saya sendiri yang banyak belajar daripada saya mengajar ni, saya banyak belajar sebab saya akan study, saya akan baca. Saya sebenarnya banyak jumpa yang sebelum ni saya tak jumpa pun. Lepas tu Quran ni lagi kita belajar, lagi kita jumpa. Tak pernah habis. Tak pernah habis. Itulah ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya pun tak naklah lebih panjang-panjang. Cakap panjang-panjang, nanti insya-Allah kita jumpa nanti insya-Allah pada kelas yang akan datang. Jadi malam ni saya jemput semua mengikuti kelas mengenali nama Suratul Nahli. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. banyak-banyak ya. Terima kasih Selamat banyak-banyak. menyambut Ramadan, Ustaz. Selamat menyambut Ramadan semua. Terima kasih banyak-banyak kepada Datin Shina, Datuk Amirul, dan keluarga dan rakan-rakan yang lain ya. Hanya Allah yang boleh membalas jasa baik kalian semua. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan keberkatan kepada kalian semua, kepada kita semua tuan-tuan dan puan-puan. Selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Semoga Allah Ta'ala ajarkan kita apa-apa yang kita tak tahu dalam ayat Quran ya. Semoga Allah Ta'ala ingatkan kita mana-mana ayat yang kita lupa. Semoga Allah Ta'ala mencampakkan kefahaman kepada kita nak faham ayat Quran ya. Lepas ni dah boleh guna dah surah Yusuf baca dalam salat sembahyang tarawih. Kalau tak hafal, buka je Quran tengok. Kan dah rasa best dah boleh faham babak-babak, dah boleh faham adegan-adegan kan. Semoga sembahyang kita bertambah manis, bertambah khusyuk kita ya. Semoga sifat sabar kita bertambah-tambah baik daripada kita belajar kisah Nabi Allah Yusuf ini. Semoga segala masalah, kesulitan dalam hidup ini sekurang-kurangnya kita boleh reduce dia. Kita boleh tenangkan dia, sejukkan dia dengan kita belajar tentang cabaran, dugaan yang dihadapi oleh Nabi Allah Yusuf ya. Berpisah punya jauh dengan bapa, akhirnya boleh bertemu semula. Tetapi percayalah, semua yang berlaku dalam hidup kita adalah ketentuan Allah. Pasti ada kebaikan. Segala masalah, segala pancaroba, kesulitan dalam hidup, pasti ada kebaikan. Ia datang dari Allah. Kita berusaha, kita bertawakal kepada Allah, kita banyak bersabar. Tentu ada hikmah yang kita tidak mengetahuinya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan dan sebagainya. Kita jumpa lagi insya-Allah akan datang. Baik, Ustaz, insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Kita tamatkan ya. Okey.